Selamat datang ke saluran YouTube Sherry on the Move video ke-38 Ruangan Sherry Berbicara. Kali ini saya akan ceritakan aktiviti yang saya lakukan pada musim luruh bulan Oktober dan November 2021. Antara beberapa aktiviti itu saya lakukan semula setelah hampir 2 tahun terhenti akibat dari pandemik COVID-19. Selain itu, saya akan turut berkongsi mengenai rutin harian musim luruh dan juga rumusan kelas luncur ais minggu ke-8 dan 9. Di dalam video Ruangan Sherry Berbicara yang ke-34, saya ada kongsikan mengenai rutin harian saya pada musim panas. Di dalam video itu, saya ada katakan yang rutin harian saya berbeza mengikut musim. Dan videonya anda tonton itu dirakamkan hanya apabila saya seorang sahaja di rumah. Manakala kali ini pula ada penambahan di mana saya akan kongsikan dengan anda rutin harian pada musim luruh dan sewaktu suami saya tidak bekerja. Biasanya 1 bulan sekali saya dan suami akan membeli barang-barang dapur di beberapa buah pasaraya berbeza. Ia bergantung dengan apa barang yang kami kehendaki. Untuk video ini, saya hanya tunjukkan 2 pasaraya sahaja. Dapat free. Whistler, British Columbia ialah bandar ski yang pernah menganjurkan sukan Olimpik musim sejuk pada tahun 2010. Ia terletak lebih kurang 124 km dari Vancouver. Saya dan suami kerap pergi ke Whistler, tetapi gara-gara pandemik, sudah lama juga kami tidak ke sana. Hanya pada 29 Oktober 2021, barulah kami menjejakkan kaki semula ke Whistler setelah 21 bulan. Hampir 2 tahun tu. Video penuh lawatan saya ke Whistler baru-baru ini akan disiarkan pada hari yang lain. Saya sekarang berada di Whistler. Kali terakhir saya datang ke Whistler ialah pada Januari 2020 sebelum pandemik. Halloween Day disambut pada 31 Oktober setiap tahun. Sambutan ini meriah apabila kita dapat melihat ramai yang memakai pakaian beragam. Ada yang memakai pakaian beragam seperti hantu, memakai seperti watak kartun, seperti pelakon dan penyanyi terkenal, atau berpakaian seperti badut, penjahat, banduan dan banyak lagi. Kanak-kanak pula ramai yang datang ke rumah jiran-jiran untuk meminta gula-gula dan coklat. Kebanyakan rumah dihias seperti rumah hantu dan banyak juga dihiaskan dengan labu-labu yang besar kerana sekarang memang musim labu. Sebelum pandemik, kanak-kanak boleh meminta gula-gula di banyakkan kedai di dalam pusat membeli belah. Tetapi sejak 2 tahun bermulanya pandemik, banyak kedai-kedai yang tidak mahu mengambil bahagian.
Oleh kerana suami saya tidak bekerja, saya telah mendapat idea last minute untuk turut serta memakai pakaian beragam sempena hari Halloween. Kami bergambar di dalam rumah dan hanya untuk koleksi sendiri sahaja. Pada sebelah petang, apabila kami menonton berita di TV, baru kami dapat tahu ada seorang lelaki di Vancouver yang menjadikan rumah beliau sebagai rumah hantu dan pengunjung digalakkan datang untuk masuk ke rumah hantu itu. Bayaran masuk minimum seorang ialah $5. Tetapi wang itu bukan untuk keuntungan, tetapi sebaliknya ia akan disalurkan ke badan kebajikan. Lelaki ini telah menghiaskan rumahnya sebagai rumah hantu sempena hari Halloween sudah 6 atau 7 tahun. Tapi baru tahun ini saya dan suami mengetahuinya. Kalau rumah hantu ini bukan untuk amal kebajikan, saya dan suami mungkin tidak pergi. Bukan kerana takut, tetapi agak kurang minat. Tetapi apabila di dalam berita mengatakan ianya untuk kebajikan, apa lagi? Saya tidak berfikir dua kali untuk mengajak suami saya pergi. Video penuh lawatan saya ke rumah hantu ini akan disiarkan pada hari yang lain. Untuk kali ini, saya hanya siarkan sedikit sahaja. I was scared. Ya. Two. Yeah. Oh, fantastic. Sorry. Thank you so much. Kawasan rumah hantu. Hai, hari ini hari Rabu 3 November 2021. Saya akan pergi ke kelas luncur ais minggu ke-8. Dah bayar untuk sewa kasut skates. Sekarang saya nak pergi ambil kasut skates dan helmet. Dah masuk minggu ke-8, baru pihak pengurusan periksa vaksin pasport sebentar tadi. Hanya 2 kali lah dia cuma periksa pada minggu kedua dan minggu ini, minggu ke-8. Di manakah cik suami? Okey, dah habis kelas. Waktu sekarang 6:04 petang. Dah masuk waktu maghrib. Penuh-penuh. Untuk kelas minggu ke-8, perkembangannya ialah dari segi kelajuan saya meluncur. Walaupun cara meluncur saya masih lagi di tahap yang rendah, jika hendak dibandingkan dengan kawan-kawan yang lain, saya masih lagi jauh ke belakang. Tetapi jika hendak dibuat perbandingan dari minggu-minggu sebelumnya, itulah peningkatan dari segi kelajuan. Saya melintas gelanggang banyak kali, tidak terkira. Jika pada mula dulu saya lintas gelanggang satu hala dalam 5 minit, tetapi sekarang saya lintas gelanggang satu hala lebih kurang 2 minit sahaja. Oleh kerana kelas ini hanya 30 minit, itulah yang membuatkan cara luncur saya agak lembap sedikit kerana waktu latihan yang agak terhad. Minggu hadapan saya masih tidak ada lagi sebarang target. Selepas ini saya akan kongsikan dengan anda gabungan sedikit video dari minggu keempat dan juga minggu ke-8 saya gabungkan, jadi anda dapat lihat perubahan dan peningkatan luncur saya, terutama dari segi gerak badan, tangan dan juga kaki. Anda dapat lihat perbezaan ketara di situ.
Satu bulan sekali juga kami akan pergi menjual botol-botol dan juga tin serta kotak minuman untuk kitar semula. Kami jarang minum air yang bergas dan kebanyakan botol yang dijual ialah botol susu, air kelapa dan juga air putih. Tidak semua provins di dalam negara ini yang mempunyai program kitar semula sama seperti di provins saya iaitu British Columbia. Penduduk di sini beruntung kerana boleh menjual botol-botol minuman tidak beralkohol. Kerana di salah satu provins yang lain, hanya botol-botol minuman beralkohol sahaja yang diterima. Memang di sini banyak kedai dan juga syarikat kitar semula yang menerima botol-botol minuman. Di dalam video Ruangan Syari Berbicara yang ke-36, saya ada ceritakan mengenai hujan di Vancouver yang berminggu-minggu. Jika berhenti pun hanya sekejap sahaja. Video selepas ini, saya rakamkan pada hari hujan yang bermula dari semalamnya, bersambung sehingga ke pagi, kemudian berhenti seketika, lebih kurang dalam 30 minit. Apabila hujan itu berhenti, saya dan suami pula kebetulan baru keluar daripada Starbucks. Maka di kesempatan itu, saya rakamkan video di mana matahari pun nampak keluar sebentar dan anginnya juga kuat. Setelah hari-hari hujan, tiba-tiba matahari keluar sekejap aja ni. Mungkin dalam 30 minit. Jadi saya belanjalah matahari untuk petang ini. Sekejap lagi akan sambung hujan. Di dalam video Ruangan Syari Berbicara yang ke-37, saya ada ceritakan mengenai pasukan hoki ais kegemaran saya iaitu Vancouver Canucks. Video itu dirakamkan 1 minggu sebelum tarikh video itu disiarkan. Dalam video itu, saya berharap agar satu hari nanti saya akan memenangi tiket percuma dan dapat menonton perlawanan hoki ais secara langsung di arena. Nampaknya doa itu menjadi kenyataan. Beberapa hari sebelum video Ruangan Syari Berbicara ke-37 disiarkan, suami saya telah memenangi tiket perlawanan hoki ais. Pada hari itu, beliau pergi makan malam bersama rakannya dan di dalam restoran itu semua pelanggan menyertai cabutan bertuah. Kerana itulah suami saya memenangi 2 tiket. Saya bergurau dengan suami, saya katakan beliau menang adalah kerana isterinya yang peminat setia hoki ais. Beliau bukan sahaja menang 2 tiket, tetapi sewaktu perlawanan beliau juga turut memenangi t-shirt percuma. Pada 5 November 2021, sekali lagi saya dan suami berpeluang menonton perlawanan hoki ais dari pasukan kegemaran saya di Rogers Arena, Vancouver. Saya begitu teruja dan gembira sekali kerana sekali lagi dapat menjejakkan kaki dan masuk ke Rogers Arena. Kali terakhir saya menyaksikan perlawanan hoki ais di Rogers Arena ialah pada bulan Mac 2019. Dan selepas itu saya menyaksikan konsert Backstreet Boys di arena yang sama pada bulan Ogos 2019. Bayangkan selepas 2 tahun 2 bulan, baru sekali lagi saya masuk ke Rogers Arena sebagai peminat setia Vancouver Canucks. Sukar untuk digambarkan dengan kata-kata betapa gembira, betapa teruja apabila dapat duduk sekali lagi menyaksikan perlawanan dengan sound system yang kuat seperti berada di dalam panggung wayang atau sedang menyaksikan konsert. Memang seronok sangat. Tambahan pula dapat bersorak dengan orang-orang lain yang penuh satu Rogers Arena. Dan satu lagi yang seronoknya apabila menyaksikan perlawanan di arena, kita yang dewasa, yang tua ni semua menjerit bersorak. Tidak
peluh, malu dan semuanya bergembira. Memang seronok sangatlah perasaan tu. Setiap kali perlawanan, kaki tangan Rogers Arena akan membaling ataupun menembak, bukan peluru tetapi t-shirt di dalamnya. Membaling ataupun menembak t-shirt. Sesiapa yang bertuah di dalam arena akan dapatlah t-shirt itu. Memang berebut-rebut juga. Sehingga kan tangan suami saya pun luka kerana dia kena masukkan tangan di celah-celah kerusi yang lain. Untuk video penuh perlawanan yang saya saksikan di Rogers Arena itu akan saya siarkan pada hari yang lain juga. Kami baru sampai di Sabana. Sekarang nak jalan kaki pergi ke Rogers Arena. Lebih kurang 10 minit saja. Ini buat ni. Okey, dah dapat tempat duduk. Sekarang 6.22 petang, lagi 8 minit bermulanya warm up. Warm up selama 15 minit. Dan mereka akan pakai jersey sempena Hari Deepavali warna kuning. Okey, perlawanan dah habis. Ada makcik jatuh tangga sebab lantai licin. Jika anda pengikut setia saya pasti anda masih ingat yang saya kerap pergi ke Capilano Suspension Bridge Park di North Vancouver. Setelah 2 tahun lebih saya tidak ke sana, akhirnya pada 6 November 2021, saya dan suami kembali semula melawat ke Capilano Suspension Bridge Park. Kami turut membawa saudara kami yang datang bercuti dari Ontario, Kanada. Keadaan cuaca memang tidak mengizinkan saudara kami dapat melihat. Inilah dia Vancouver. Hujan setiap hari. Di kesempatan itu juga kami turut memperbaharui pas tahunan kami yang sudah lama tamat tempoh. Kadnya juga berbeza daripada yang dahulu. Pas tahunan ini hanya untuk penduduk di British Columbia sahaja. Ia sangat berbaloi. Harga pas tahunan ini sebenarnya sama dengan 2 kali lawatan. Dalam 1 tahun, saya dan suami memang kerap pergi. Lebih daripada 2 lawatan. Memang orang kata balik modal lah. Dah hujan. Tengok orang belakang ni. Dengan Capilano di belakang. Seperti yang saya pernah cakap dahulu, musim hujan di sini tak ada perbezaan. Dia punya mendung sama je. Pukul 9 pagi, 10 pagi, 11 pagi. Sekarang ni 1 tengah hari. Sama aja gelap dia. Cliff Walk. Hari ini 10 hari bulan November 2021, hari Rabu. Saya dalam perjalanan untuk pergi ke kelas luncur ais minggu ke-9. Sekarang dah gelap. Waktu maghrib tadi 4.37 petang. Dan sekarang jam 5.05 petang. Ini bukan petang lah, dah malam. Waktu sekarang 6 minit petang ataupun malam lah sebab dah gelap gelita. Saya nak pergi ke shopping mall sekejap, lepas tu baru pulang ke rumah. Saya punya face mask dah lunyai, dah lembab sebab 30 minit berada di atas gelanggang ais. Wah, dah ada hiasan hari Christmas. Masih lagi orang bekerja. Nampaknya untuk kelas minggu ke-9 tidak ada perubahan. Sama saja dengan minggu lalu. Agak kecewa lah, tapi nak buat macam mana kan? Saya dah cuba yang terbaik. Minggu ini memang agak pelik. Memang kaki saya sangat letih. Saya rasa macam beratnya, macam saya pakai kasut skate tu, macam seolah-olah saya tarik batu. Macam tak terdaya. Macam siksa lah. Kemudian baru saya sedar yang 2-3 hari kebelakangan ini memang kaki saya agak lenguh.
kerana saya ada pakai kasut yang agak ketat. Mungkin kerana itu yang membuatkan hari ini kaki saya tak bermaya untuk meluncur, dan mungkin kerana itu juga saya tidak ada peningkatan. Tetapi jurulatih ada katakan tadi, dia kata dia memang nampak ada perubahan, yang cara luncur saya laju berbanding minggu-minggu sebelum ini. Memang saya akui memang betul lah. Daripada minggu pertama sehingga minggu ke-8 saya tidak pernah rasa lenguh kaki sehingga saya pulang ke rumah. Tetapi hari ini memang berbeza. Saya rasa lenguh sekarang ni. Jadi saya kena mula urut supaya minggu depan kembali pulih. Itu saja, jumpa lagi pada waktu akan datang. Bye. Begitulah sedikit sebanyak aktiviti musim luruh yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda. Saya akan siarkan 3 video berasingan pada masa akan datang, iaitu video sewaktu saya pergi ke Whistler, ke Rumah Hantu dan juga ke perlawanan hoki ais di Rogers Arena. Semoga anda terhibur dengan video ini dan saya berharap ia dapat memberi sedikit manfaat atau pengetahuan kepada anda. Saya juga mengalu-alukan sekiranya anda dapat share video ini kepada yang lain. Jangan lupa tekan butang subscribe, loceng dan all untuk mendapatkan notifikasi sekiranya video baru saya disiarkan. Saya berhenti setakat ini. Kepada anda semua, jaga diri, jaga kesihatan mental dan fizikal. Be kind to your mind. Bye.